Selamat sejahtera, saya Umar Syangkiri dari kelas 21B. Nombor kad matrik saya 221223661. Kajian kes rasuah yang dipilih oleh kumpulan saya adalah berkenaan siasatan rasuah Jabatan Air Negeri Sabah. Dengan ini, saya akan bentangkan bahagian pengenalan berkenaan kes rasuah ini. Siasatan kes rasuah ini melibatkan tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu SPRM terhadap salah guna kuasa oleh pegawai kanan agensi kerajaan dalam hal ehwal Kementerian Air Negeri Sabah. Kes rasuah ini berlaku antara tahun 2015 hingga tahun 2016 yang membawa kepada penahanan 2 pegawai kerajaan dan rampasan wang. Kedua-dua suspek berkenaan telah menyalahgunakan wang sebanyak 60% daripada dana negeri yang disalurkan oleh Kerajaan Persekutuan. Penyitaan dan rampasan dokumen berkenaan kes ini dibuat oleh pegawai SPRM di 30 buah lokasi di Sabah. Seorang lagi ahli perniagaan serta akauntannya turut ditahan berhubungan dengan kes itu. Jumlah rampasan, penyitaan dan pembekuan harta berkenaan kes rasuah ini bernilai RM114.5 juta. Kes ini merupakan rampasan SPRM terbesar dalam sejarah rasuah domestik. Beberapa orang yang berkenaan dipanggil dalam membantu siasatan. 3 saksi berkenaan menyumbang RM1 juta kepada SPRM selepas memberikan keterangan berhubungan dengan siasatan itu. Nama saya Eng Hui dan saya akan membentangkan tentang objektif dan permasalahan kajian untuk kajian ini. Berkaitan dengan objektif dan permasalahan kajian bagi kes kajian ini. Objektif dan permasalahan kajian untuk kes ini adalah untuk menganalisis proses yang berlaku di Jabatan Air Negeri Sabah termasuk sebab kesan hukuman yang dibangkit bagi jenayah tersebut. Ia meliputi mengkaji kes rasuah Jabatan Air Negeri Sabah dengan memahami unsur-unsur yang menimbulkan kejadian rasuah dalam sistem dan dasar jabatan, mengenali individu yang menyalahgunakan kedudukan dan bagaimana mereka melaksanakan rasuah di dalam Jabatan Air Negeri Sabah. Objektif dan permasalahan kajian ini juga mengenal pasti kesan daripada tindakan rasuah di dalam Jabatan Air Negeri Sabah, termasuk pengaruh terhadap jabatan tersebut dan kebajikan masyarakat. Ia juga memeriksa kelemahan sistem dan pengurusan yang mendorong kegiatan rasuah yang berlaku dalam Jabatan Air Negeri Sabah. Objektif kajian ini juga mengetahui hukuman dan pelaksanaan pemerintahan terhadap kegiatan rasuah tersebut, termasuk rampasan kedudukan dan kewangan daripada individu yang terlibat, menentukan nilai yang dirampasan kuasa disebabkan oleh tindakan rasuah termasuk kewangan. Selamat sejahtera kepada Puan. Nama saya Visali anak perempuan Murugan dari kelas 21D dengan matrik nombor 22-12-2847. Hari ini saya akan sambung dengan dapatan kajian bagi siasatan rasuah Jabatan Air Negeri Sabah. Saya akan memulakan pembentangan saya dengan poin pertama iaitu penyelenggaraan infrastruktur. Di Sabah terdapat penyelewengan wang haram rasuah kerana terdapat terma kerja kecemasan yang mengabaikan polisi dan prosedur penyelenggaraan. Yang kedua, contoh-contoh kerja kecemasan adalah paip bocor dan pecah, kerosakan pam, pemindahan dan pemeriksaan semula, bacaan meter dan kes-kes penyambungan air secara haram. Yang ketiga, hal ini memudahkan penyalahgunaan dan penyelewengan wang haram rasuah tanpa dikesan oleh pihak SPRM kerana data lengkap audit tidak diperoleh. Yang keempat, skandal rasuah Kementerian Air Sabah melibatkan 4 orang termasuk 2 pegawai kerajaan, seorang lelaki perniagaan dan seorang akauntan. Yang kelima, SPRM telah merampas 127 geran tanah, 9 kenderaan mewah, 94 jenis jam tangan dan beg tangan mewah yang mempunyai pelbagai jenama.
Yang keenam, Teo Chi Kong dijatuhi kompon sebanyak RM30 juta yang mesti dibayar dalam tempoh 2 minggu selepas penerbitan tempoh. Poin ketujuh, terdapat rekod keterangan daripada 40 orang antara pegawai dan kontraktor yang menyebabkan 5 orang lagi dipanggil semasa siasatan awal dijalankan di Mahkamah Kas Rasuah. Poin yang terakhir ialah pelantikan kontraktor bagi kerajaan penyenderaian tidak mengikut peraturan dan arahan Jabatan Perbendaharaan Negeri Sabah dan Pekeliling Kewangan. Nama saya Goh Sin Yi dan saya akan membentangkan bahagian metodologi. Metodologi merupakan kaedah dan teknik mereka untuk mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Metodologi kajian adalah penting supaya penyelidikan yang dijalankan akan mendapat kaedah yang paling sesuai dan berkesan dalam menjawab permasalahan kajian. Tujuan metodologi adalah untuk membantu memahami dengan lebih terperinci lagi tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Metodologi kajian juga membantu kajian dijualkan menjadi lebih bersistematik dan perjalanan kajian lebih terarah untuk mencapai objektif dan maklumat kajian. Oleh sebab itu, pengkaji telah mendapat beberapa kaedah penyelidikan untuk melancarkan kajian yang dijalankan. Yang pertama ialah reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian sangat penting dalam melaksanakan sesuatu penyelidikan. Reka bentuk kajian perlu jelas untuk memahami dan melancarkan keseluruhan kajian yang akan kita jalankan. Kajian tinjauan ini merupakan kajian inferensi dengan menggunakan data-data kuantitatif dan kualitatif yang dipungut melalui soal selidik atau temu bau. Seterusnya adalah instrumen kajian. Instrumen kajian merupakan satu alat yang akan digunakan oleh pengkaji semasa melaksanakan kajian. Instrumen kajian digunakan sebagai asas bagi memperoleh data seperti mana yang dikehendaki untuk mencapai objektif dan maklumat kajian. Akhirnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah pemerhatian. Pengkaji telah menggunakan 3 kaedah instrumen untuk mendapatkan data dalam kajian ini adalah seperti melalui kaedah pemerhatian dan kajian perpustakaan. Jadi, pengkaji dapat memperoleh data sekunder melalui kaedah-kaedah yang dinyatakan, iaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data dikumpulkan oleh sumber maklumat yang sedia ada seperti APA, komersial televisyen atau mana-mana institut lain yang telah mengumpulkan data untuk tujuan kajian. Selamat sejahtera, nama saya Hing Wei Teng dari kelas 21B. Saya akan bentangkan bahagian kesimpulan. Kebenaran rasuah perlu dibanteras agar gejala buruk ini tidak berleluasa. Semua pihak hendaklah bekerjasama mengatasi masalah rasuah agar masalah ini dapat dibendung. Sebagai negara yang melandaskan Melayu Islam beraja, semua masyarakat patut bersama-sama memikul tanggungjawab untuk membanteras rasuah. Sekian, terima kasih.